Maka tuan-tuan dan sekalian, apa yang sama-sama kita akan bincangkan pada malam ni melibatkan kisah yang besar dan sahabat yang mulia, iaitu salah seorang daripada sepupu Nabi SAW yang sangat dikasihi oleh baginda. Bahkan beliau satu-satunya manusia yang digelarkan sebagai seseorang yang mempunyai sayap, ataupun bahkan digelarkan si terbang. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah alladzi sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina wa ala habibina wa ala syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat, bapa-bapa, ibu-ibu, anak-anak, para tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mulakan bersama-sama perhimpunan yang penuh barakah dan majlis ilmu yang turut hadir bersama kita pada saat ini. Malaikat yang mulia dengan dipanjatkan setinggi puji-pujian dan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpah kurniaan segala rezeki dan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih dipanjangkan dan masih dipinjamkan kepada kita. Termasuklah tuan-tuan puan-puan sekalian, nikmat istiqamah yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala melorongkan, membantu dan memberikan semangat, kekuatan dan keinginan kepada kita untuk terus kita bertamu dan hadir meng'imarahkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutamanya tuan-tuan dan puan sekalian, malam ini dalam budaya kita iktibarkan sebagai malam minggu yang pastinya ada kesibukan, banyak urusan-urusan duniawi kita yang mungkin juga berlaku pada malam ini. Tapi alhamdulillah, sekalian kesibukan dan urusan itu kita ketepikan sebentar untuk kita menambahkan amalan dan bekalan untuk nantinya kita bertemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita pada malam ni di tempat dan di rumah Allah yang mulia. Maka jangan lupa, saya berpesan kepada diri saya juga untuk sama-sama marilah kita sempurnakan pahala ibadah kita pada malam ini dengan turut kita berniat iktikaf bagi menjadikan duduk ini tuan-tuan dan puan sekalian sekurang-kurangnya minimum 2 jenis pahala daripada duduk kita ini. Yang pertama, pahala dan ganjaran kita berada dalam majlis ilmu, kerana ia diumpamakan oleh Nabi SAW seperti berada di dalam taman-taman syurga. Dan majlis ilmu ini tuan-tuan berpahala walaupun sekadar di bawah pondok
di bawah pokok, di tepi jalan, kadar di bawah kemah, apatah lagi majlis ilmu itu berlangsung di rumah Allah ini. Maka pahala daripada majlis ilmu itu sangat besar. Dalam masa yang sama, duduknya kita ini yang kedua, usahakan juga pahala daripada niat iktikaf kita. Maka mudah-mudahan segala pahala ganjaran yang dah dihitung daripada bersiapnya kita tadi. Itulah hebatnya. Ganjaran daripada Allah Ta'ala itu tak dapat kita nak contohkan dengan apa-apa pekerjaan pun. Saya yakin tuan-tuan ni hadir malam ni, ada yang gajinya mungkin RM50,000, bekerja dengan syarikat MNC, ataupun dengan ganjaran imbuhan yang sangat hebat. Dalam macam yang sama tak terbanding dengan cara Allah Ta'ala memberikan pahala dan imbuhannya kepada kita. Sangat teliti. Kalau kerja dan biasa dikira, baik prestasi, baik KPI, baik apa saja istilahnya, dimula daripada pekerjaan tu dibuat. Kalau masuk kerja lah kan, mula daripada masuk dia tu lah pukul berapa. Itu pun banyak dah sekarang ni tak ada masuk office dah. Maka ukurnya berdasarkan macam mana pencapaian. Lagi-lagi jenis yang tak masuk office tapi bekerja. Pencapaian itu yang diukur. KPI itu berdasarkan berapa banyak figurnya. Tapi sebaliknya bahkan di sisi Allah Ta'ala, ganjaran pahala itu sebelum bermulanya ibadah. Nak cerita pahala itu bukan hanya duduk dalam masjid. Perjalanan ke masjid pun dah ada pahala lain. Bersiapnya tadi pun dah ada pahala lain. Maka inilah tuan-tuan dan sekalian, harapannya dapat kita sempurnakan segala pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya-Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Pertemuan kita pada malam ini dalam sempena juga. Selain daripada malam minggu, kita juga baru saja meraihkan satu daripada sambutan besar di Malaysia ini, iaitu Hari Malaysia itu sendiri. Maka sangat baik untuk kita kembali kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama tuan-tuan kefahaman dan luar biasanya ikutan dan ketaatan para sahabat tak ada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang diertikan sebagai bernegara, kebebasan, ataupun kalau kita balik ke belakang, kita baru juga meraihkan kemerdekaan Malaysia, begitu juga bagaimana kemerdekaan itu diertikan dalam pandangan Islam. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang sama-sama kita akan bincangkan pada malam ni melibatkan kisah yang besar dan sahabat yang mulia, iaitu salah seorang daripada sepupu Nabi SAW yang sangat dikasihi oleh baginda. Bahkan beliau satu-satunya manusia yang digelarkan sebagai seseorang yang mempunyai sayap, ataupun bahkan digelarkan si terbang, iaitu Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, abang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib, yang juga merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, mengejarkan kebebasan, baik kita kata kemerdekaan ataupun mempunyai sebuah negara yang berdaulat, atau apa sajalah istilah yang kita sebut, itulah yang dahulunya juga diusahakan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Maka tidak kita katakan beragama tu hanya sekadar pergi sembahyang. Beragama tu apa? Kuat sedekahnya. Hebat tuan-tuan. Kemungkinan ada yang hadir ni pun sama. Saya pernah jumpa ada jemaah yang sedekahnya tak main masuk tabung. Kalau tuan-tuan yang sedekah main transfer pun tak berapa canggih tu. Oh canggih Ustaz, saya selalu sedekah scan pakai handphone. Tak canggih juga tuan-tuan. Biasa tu. Banyak dah sekarang tabung masjid surau yang pakai scan. Ada yang bahkan saya jumpa infaknya, sedekahnya itu pakai SI terus setiap bulan berjadual. SI ni maksudnya standing instruction. Selalunya orang buat SI itu bayar kereta, bayar rumah, bayar motor. Ini punya advance tu haji ni SI itu untuk bersedekah. Itu yang kita lihat automatik. Tak tahulah kan, daripada dia punya pencen ke, daripada dia punya duit sewa rumah ke apa, dia buat SI. Maka tiap-tiap bulan sedekahnya automatik. Itulah mungkin kesungguhan kita baik dalam infak sedekah
baik dalam solat sunat, baik dalam peribadah yang berunsurkan individu. Dalam macam yang sama, tuan-tuan puan sekalian, menegakkan agama itu juga termasuklah mengejarkan kebebasan untuk melaksanakan perintah Allah SWT, bernegara, dan juga bagaimana kita sebagai hamba dapat betul-betul mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan sebenar-benarnya. Maka ini yang akhirnya sampai kepada kita tauladan dan iktibar yang sangat hebat, ikhtiar Nabi SAW dan para sahabat untuk mendapatkan kebebasan ini. Bayanglah tuan-tuan, hijrah tu sendiri sampai 2 kali berlaku, sampai melibatkan 2 lokasi berbeza. Yang baru je kita raikan, ini pun dah masuk bulan ketiga. Kalau tak salah saya, kita dah mula malam ni, bermula maghrib tadi, secara rasminya kita dah masuk bulan 3, iaitu bulan Rabiul Awal. Habis dah tuan-tuan 2 bulan. Sibuk sana, sibuk sini, makan sana, makan sini, seronok sana, seronok sini, habis dah. Muharram dah selesai, Safar pun sama. Kalau tak salah saya, maghrib ni kita dah masuk Rabiul Awal. Rabiul Awal bulan 3. Begitulah, cepat dan pantahnya masa berlalu. Dalam macam yang sama, tuan-tuan, yang kita raikan hari itu, Ma'al Hijrah, awal Muharram, itu hakikatnya hijrah yang kedua. Ia tidak yang pertama. Dalam macam yang sama, yang pertama itu lebih tepat lagi adalah perjalanan sebahagian sahabat Nabi SAW menuju ke Habsyah. Ini ikhtiar mereka untuk menjadi hamba Allah Ta'ala yang dapat melaksanakan perintah Allah itu dengan bebas, dengan sempurna, tanpa gangguan, tanpa ada apa-apa masalah, siksaan dan sebagainya. Ini yang kita lihat, tuan-tuan sekalian. Maka tokoh yang kita bincangkan pada malam ni, dalam sempena Hari Malaysia yang baru saja kita raikan dengan penuh kesyukuran, selamat sejahtera Malaysia kita, mudah-mudahan insya-Allah. Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, beliau lah selain daripada mereka yang terlibat dalam hijrah pertama ini, bahkan beliau juga mencontohkan kepada kita dalam pidatonya yang sangat terkenal. Boleh kita sebutkan antara pidato yang masyhur di kalangan sahabat Nabi SAW. Ucapan-ucapan mereka ni tidaklah banyak yang terkenal. Kerana kita pun tahu, ucapan ni kalau zaman itu yang terkenalnya hadis Nabi lah, SAW kan. Sebab Nabi itu sebagai Rasul, maka segala ucapan Nabi, perkataan Nabi, pidato Nabi, khutbah Nabi, itulah yang dipakai. Itulah yang dipegang kan. Sebab Nabi itu pembawa syariat. Sebalik tuan-tuan sekalian, walaupun begitu, ada juga beberapa ucapan para sahabat yang sangat terkenal. Walaupun waktu itu Nabi SAW masih hidup, Nabi sebagai pembawa syariat itu masih ada. Kalau yang antaranya, ucapan Sayyidina Abu Bakar ketika hari wafatnya Nabi SAW. Ini ucapan yang menenangkan jiwa semua orang. Sayyidina Umar yang punya garang. Bayanglah tuan-tuan, Sayyidina Umar ni sampai disebutkan dalam riwayat, ketika mana Umar melalui mana-mana lorong, bahkan syaitan tidak akan lalu di lorong tersebut. Manusia apa punya garang tu Bayangkan makhluk halus pun takut dengan Umar, takkan bertembung dengan lorong yang sama. Kita dan sebaliknya, kita ni setiap bulan kan tak tahu mana lagi hantunya pasang Yasin siap dah. Tak tahu lagi mana setannya, lalu kubur dah kelang kabut, baca surah, baca doa. Setiap bulan kat kubur tu mak dadah juga, dia tak ada setan pun. Itulah Sayyidina Umar. Begitulah hebatnya pidato Sayyidina Abu Bakar, sehingga Umar yang sangat garang tengah mengamuk waktu tu pun tenang dia. Itu antara contoh beberapa pidato sahabat Nabi SAW yang masyhur dalam sejarah. Maka yang kita lihat pada malam ni, apa yang ditegaskan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib pada ketika beliau berhadapan dengan Raja Najasyi ketika sedang berada di Habsyah. Habsyah ni tuan-tuan, sebagai hijrah pertama, elok sangat kalau siapa yang ada handphone, baik sekarang ke bila-bila, tuan tengoklah mana di Habsyah tu kat mana. Jauh tuan-tuan. Saya bila tengok betul-betul lokasinya dan bandingkan dengan zaman itu, jangan banding zaman kita ni. Zaman kita everyone can fly kan, apa masalahnya. Zaman dulu bayangkan semuanya ikut darat. Dan Habsyah itu bahkan dia di benua lain. Di Afrika tuan-tuan, bukan di Arab. Maka bayangkanlah tuan-tuan yang selalu ke Mekah, baik hari itu pergi haji, ataupun kalau ada yang bawa balik umrah ni, cubalah tuan-tuan ingat balik
mana dia pantai kat Mekah tu. Walaupun sekarang ramai dah yang pergi umrah, pergi haji tu panjang langkah kakinya kan. Sekarang ni trend antara yang paling boleh kata wajib pergi umrah, pergi haji mesti pergi Taif. Lah pergi Mekah, pergi orang kita pergi Saudi pun naik kabel car juga. Kabel car Malaysia pun tak naik-naik kan. Kat sana pula naiknya. Ini trend kita sekarang. Ada yang dah pergi ke Taif tidur bermalam, ada yang pergi ke Al-Ula. Dia tak ada sekarang ni pergi Mekah, Madinah semata-mata. Tapi walaupun begitu, tuan-tuan saya yakin kebanyakan kita tak pernah nampak pantai pun. Oi, mana dia pantai Mekah ni? Memang jauh tuan. Daripada Mekah nak menyampai ke pantai itu pun jauh, Masya Allah. Ada bayangkanlah zaman itu. Zaman ni zaman kita kan. Zaman kita kalau jauh-jauh pun duduk dalam kereta ada aircon. Ada ramai kita penumpang terutamanya punya selesa musafir zaman sekarang ni. Naik je kereta tidur, tekan minyak tidur, tekan brek tidur je kerjanya. Dia nak kata musafir zaman kita apa yang susah tak tahu. Mungkin susah driver je kot nak tahan mengantuk kan. Tapi ramai penumpang memang naik kereta tidur je. Justru inilah kita lihat hijrah pertama ni tidak mudah. Sampai ke pantai tu pula nak menyeberang pula ke benua sebelah tu. Kerana Habsyah tu salah satu daripada benua Afrika. Negara Afrika sekarang ni nama modennya Ethiopia. Dan sampai belah sana kalau tengok dalam peta, tidaklah pula Habsyah tu betul-betul tepi laut. Boleh tahan juga jauhnya. Ini antara petunjuk betapa zaman kita ini, tuan-tuan sekalian, hakikatnya kita beragama ni dengan keadaan yang sangat mudah. Bersyukurlah. Nak mengaku kita pernah susah payah, pernah berkorban, memalu agaknya. Kita kalau ada pun kita punya pengorbanan lebih kepada nak menahan keselesaan. Betul-betul susah payah tak ada lah kot. Contoh kan kita lihat sekarang ni banyak masjid surau, hatta surau-surau kecil pun. Kebanyakan kalau di Selangor tuan, surau-surau biasa pun dah ada aircon sekarang ni. Di pengorbanan kita kau ada pun mungkin semayang berpeluh, itu lah kan. Itu pun kalau tak ada aircon kat surau tu boleh kata pelik lah. Lagi-lagi kalau masjid dekat di Lembah Kelang ni pelik kalau ada lagi masjid tak ada aircon. Itu yang sekarang tuan, kalau tengah hari bagi contoh, tempat paling selesa di mana? Masjid lah. Kadang ada orang tak buka aircon pun di rumah siang-siang hari kan. Panas lagi di rumah daripada di masjid surau. Itu nak kata kita zaman sekarang, kau ada pun pengorbanan kita terlalulah minimum. Terlalu sedikit. Tak berani pun kita nak mengaku itu pengorbanan. Pengorbanan kita lebih kepada nak mengejar selesa je. Maka inilah tuan-tuan sekalian, hijrah pertama ini. Riwayat yang masyhur menyebutkan dia berlaku pada tahun ke-5 kenabian. Ini pun satu hal saya nak sebutkan balik. Saya ada sebut dulu. Kalender yang berkaitan dengan sirah Nabi SAW, dia ada 2 kalender. Yang pertama tuan sekalian, kalender yang tak habis-habis lagi ni, habis dia kiamat lah. Iaitu kalender hijrah. Yang sekarang ni dah 1400 lebih. Dia bermula daripada hijrah sampai kiamat lah. Maka itu yang masyhur yang kita pakai untuk puasa, untuk raya apa semua tu. Dalam macam sama sebelum itu ada satu lagi kalender tapi dah berakhir. Kalendernya tak panjang, lebih kurang 13 tahun saja. Itulah yang digelarkan, dinamakan sebagai tahun-tahun kenabian. Ustaz ni yang mana pula ni, tak nak dengar pun. Ini sirah Nabi yang waktu bila pula. Tahun kenabian merujuk kepada sepanjang-panjang Nabi SAW menjadi Rasul, tapi ketika di Mekah sebelum hijrah. Senang ceritanya kalau umur Nabi tu, daripada usia Nabi SAW 40 sehinggalah usianya 53 lebih kurang, ataupun 54. 53 tu usia Nabi hijrah lah. Maka itulah dia kalender ataupun tahun kenabian. Dah habis belum? Dah habis lah. Dan ini kalender yang penting juga. Kerana segala peristiwa yang berlaku sebelum daripada hijrah dipanggil sebagai tahun-tahun kenabian. Banyak tuan. Khadijah wafat bila? Isra' Mi'raj bila? Hijrah pertama bila? Nabi dengan para sahabat dia boykot punya dahsyat tu bila? Itu semua tahun kenabian lah. Yang sebut tahun hijrah tuan. Oh saya tahu Ustaz, Khadijah meninggal 15 hijrah. Malu kau orang tuan, teruk sangat salah tu. Kerana yang berlaku ketika di zaman Mekah, ia disebut sebagai tahun-tahun kenabian. Maka riwayat yang masyhur menyebutkan hijrah pertama ni berlaku pada tahun 5 kenabian. Disebabkan dahsyat kebencian, siksaan dan gangguan
musyrikin Quraisy kepada Nabi SAW dan para sahabat. Bayangkan, dia bukan sekadar pindah ni, sampai keluar jauh daripada benua. Kita kalau baca di internet, tuan-tuan, saya tak tahulah kalau siapa yang hadir ni pernah hadapi gangguan daripada jiran, rumah kat kawasan tu tak berapa tenang, sampai pindah kita dibuatnya kan. Jadi kalau pernah pun kita baca kes begitu, ataupun tuan-tuan pernah lalui kan, pernah hadapi, kebiasaan dan paling-paling kita pindah rumah je. Ataupun biasa berlaku dikarenakan kita dah makin selesa, pindah rumah bawah. Daripada atasnya rumah, daripada asal rumah atas kan, rumah yang bertingkat-tingkat, okey duduk bawah. Banyak yang begitu. Kalau ada pun pindah kerana gangguan jiran ke, tak tenang ke, kawasan tak okey ke, selalu pindah rumah je lah. Tapi dalam kisah ni bukan pindah saja, berhijrah terus. Keluar daripada benua. Kerana Saudi tu boleh dikira kan, dia sebenarnya duduk dalam benua Asia kita ni. Dan Habsyah tu duduk di Afrika. Ini gambaran luar biasanya ikhtiar mereka mengejarkan kebebasan, kemerdekaan, dengan tujuan utamanya untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dahsyat tuan-tuan. Maka hijrah pertama ni adalah perbezaannya. Antara yang paling besar, Nabi SAW tidak turut serta. Jadi jangan keliru pula. Lah Ustaz, maknanya Nabi ni hijrah 2 kali lah. Ya Tuan Al-Badru nyanyi nasyid tu yang mana pula tu? Jadi tidak, tuan, Nabi hijrah sekali je. Makanya Nabi SAW hijrah tu hanya pergi ke Madinah, tidaklah pula Nabi bersama-sama menuju ke Habsyah. Maknanya menuju ke Habsyah ni hijrah sukarela. Siapa nak pergi, pergilah. Nabi izinkan. Termasuklah ada di antaranya menantu Nabi SAW, Sayyidina Osman, dan anak Nabi sendiri. Kan? Sayyidina Osman kahwin dengan anak Rasulullah SAW. Jadi anak Nabi pun ada hijrah ke Habsyah. Menantu Nabi pun ada pergi, tapi Nabi tidak pergi ke Habsyah. Baik, tuan-tuan dan sekalian. Maka di sana, dikarenakan sampai berita adil dan baiknya Raja Najasyi ini, itu yang Nabi mengizinkan mereka hijrah ke Habsyah. Walaupun Raja Najasyi itu tidaklah Islam. Maka ini yang kita lihat. Keadaan mereka ini diterima dengan baik. Memang betul, dia bukan khabar angin je. Memang sungguh ya, ketua kepada negara tersebut ataupun negeri tersebut memang ketua yang adil, elok. Para sahabat tinggal di sana, termasuklah Ja'far At-Tayyar, digelar At-Tayyar, Ja'far si terbang. Yang kisahnya beliau diguniakan sayap oleh Allah Ta'ala kerana syahidnya beliau tu dalam keadaan tangannya habis dua-dua ditebas. Dahsyat tuan. Kita jangan kata luka sampai kudung. Luka ataupun sikit punya cedera kan. Kalau siap-siap bulan tak datang masjid lah. 2-3 minggu tak datang masjid. Mana tu haji lama tak nampak. Alah, sakit pinggang. Tak nak pukul pisang kan, tersalah urat. Kita tuan tersalah urat sikit pun tak datang surau, tak datang masjid lah. Dalam masa yang sama, itulah dia Ja'far At-Tayyar. Syahidnya beliau pada tahun ke-8 Hijrah dalam keadaan dua-dua tangannya habis kudung dalam peperangan Mu'tah. Baik, itu kisah dia. Dia meninggal ataupun dia syahid. Maka apa yang kita bincangkan di sini tuan-tuan dan sekalian, ini antara gambaran betapa sikap mazmumah yang didoakan. Mudah-mudahan kita tidak adalah sikap ini. Ini sikap yang sangat jahat dan keji sungguh. Iaitu betapa musyrikin Mekah, ketika mana orang Islam berada di Mekah, memang dia tak suka. Jumpa je seksa, jumpa je memang dia sakit hati. Mana kan kalau ada depan mata tu yang mana benci sungguh. Dalam masa yang sama, ketika mana sahabat ni berhijrah pula ke Habsyah, pun dia tak suka juga. Ini sikap yang kita masukkan, tak suka, tak tahu sebab apa. Terutamanya melibatkan perkara-perkara agama. Hati-hati tuan sekalian. Jangan sampai ditulis di mana-mana, jangan sampai sebut. Sebab saya yakin, kita ni orang biasa, lemah, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Boleh jadi ada perkara agama, perkara syariat yang kita tak apa minat, tak apa berkenan. Itu maksudnya hati-hati tuan, jangan sampai disebut, jangan sampai tulis. Banyaklah contoh, jangan kata muslimat. Kalau muslimat yang paling popularnya kan, benda agama tapi tak suka dengar, antaranya poligami lah. Kan, poligami jangan sebut depan saya Ustaz. Orang lain boleh, jangan saya. Itu jangan kata muslimat saja, muslimin pun ada sebahagian kita. Perkara-perkara yang asalnya sunnah, tapi dia tak apa berkenan, dia tak apa okey.
Ini perkara yang jangan tersebut di mulut, jangan sampai tertulis. Kan sebahagiannya ada yang tak apa minat dengan janggut. Ada yang saya pernah jumpa orang masjid ni. Dan peristiwa pun biasa berlaku di masjid surau. Ada orang kita datang masjid, datang surau, dalam masa yang lama tak selesa dengan perbuatan bersugi. Bersugi ni tuan-tuan, ni kita kena ingat. Antara perkara yang sangat-sangat Nabi tuntut dan mujur, Nabi tak wajibkan. Boleh jadi benda ni menjadi dosa kita tiap-tiap hari je. Kalau akhirnya benda tu difardukan Nabi SAW. Kan? Nabi sebut dalam hadis terang-terang. Dalam sabdanya, laula an asyuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salah. Bersyukur kita Nabi tak wajibkan. Nabi ingat, Nabi tahu benda ni memang jadi payah. Laula an asyuqqa ala ummati, jikalau perkara itu tak menyebabkan susah dan payah kepada umat, la amartuhum bisiwak inda kulli salah, aku akan perintahkan umatku untuk bersugi setiap kali nak semayang. Semayang fardu 5 kali. 5 kali sehari kena bersugi tuan. Kau jadi wajib tak tahu apalah kita nasibnya kan. Berdosa itu je. Kau buat dosa apa ni, berdosa tak sugi. Kan? Mencuri tidak, merompak tidak. Dosa tak bersugi je. Ada dari kalangan kita yang tak berapa berkenan dengan perbuatan tu. Sedangkan tuan-tuan, saya nak sebut terang-terang. Kalau ada kita jumpa mana-mana jemaah kita, orang yang kita tak kenal sekalipun, dia bersugi sebelah kita dalam saf sekalipun, patutnya kena bersyukur. Ada dari kalangan kita yang masih menjalankan sunnah tersebut dalam keadaan kita tak terbuat. Nak harap kita memang tak buat lah kan. Maka patutnya kena bersyukur orang tu dah tolong buat untuk kita. Kadang asalnya Nabi hampir-hampir mewajibkannya. Dan ia akhirnya tak menjadi kewajipan kata kita. Sebab Nabi sayang, Nabi kesian dekat umat. Baik itu tuan-tuan sekalian. Atau kalau ada yang bersugi di dalam sah kat sebelah kita pun, jangan bawa muka lah. Jangan ada yang muncung pula, Allah dia ni nak bersugi, pergilah kat luar sana. Tandas kan ada, tempat wuduk kan ada. Apa hal sebelah aku pula? Kita kena faham kan asas mengapa bersugi itu. Kalau kita pernah jumpa, kenapa orang bersugi dalam saf, dia berpunca daripada hadis tu sebenarnya. Dia bukan suka dia orang nak buat gitu. Kita kalau betul-betul faham tentang hadis Nabi tentang bersugi itu, Nabi sebut apa? La amartuhum bisiwak inda kulli salat. Nescaya aku akan arahkan umatku untuk bersugi ketika nak solat. Perkataan inda tuan-tuan, kalau boleh bayang dalam kepala, ejaan dia ain nun dal. Inda ni bukan sebelum. Sebelum ni apa? Bahasa Arab sebelum disebut dengan qabla. Qabla tu yang jadi perkataan qabliyah. Apa dia qabliyah? Solat sunat sebelum kan. Qabliyah tu sembahyang sunat sebelum. Maka sebelum ni dia ada tempoh dia. Macam qabliyah kan selalu 10 minit. Banyak masjid surau, qabliyah tu ada masa lah dibagi. Dalam 7-8 minit. Qabla ni ada tempoh. Tapi yang Nabi sebut dalam hadis, itu berkaitan dengan bersugi. Itu bukan qabla, bukan sebelum solat. Tapi Nabi kata indah. Indah ni apa? Indah ni betul-betul bersama. Indah ni maksudnya betul-betul benda tu seiring. Justru tuan-tuan sekalian, yang orang bersugi dalam saf sebelah kita tu betul lah tu. Dia bersugi betul-betul sebelum angkat takbir. Kerana Nabi sebut indah, bukan Nabi sebut qabla. Kita yang tak faham sebenarnya. Orang bersugi depan sebelah kita kan, lah tarik muka lah dah kita. Mengungut lah kita kan, dia ni tak ada tempat lain ke nak gosok gigi. Kita yang tak faham dan mungkin tak pernah perasan pun, hadis tu menyebutkan dengan lafaz inda kulli salah. Betul-betul waktu nak solat, bukan sebelum pun. Jadi tuan-tuan sekalian, ini contoh. Kau ada yang tak berkenan ke, tak minat ke, apa benda ke, simpanlah hati dia diam. Awak dah tak mampu nak buat, bersyukur ada orang tolong buat lagi sunnah tu untuk kita. Iaitu setiap kali nak solat bersugi dulu. Kerana itu asalnya daripada tuntutan besar Rasulullah SAW. Dia balik kepada kisah tuan sekalian, itulah kebencian musyrikin Quraisy. Benci yang tak tahu sebab apa. Orang tu bila ada kat Mekah dia sakit hati. Nampak depan mata nak ditangkap, nak diseksa. Bila dah keluar daripada Mekah dia kejarnya. Itu yang riwayat menyebutkan, ketika sampai berita kepada pembesar Quraisy ni ada orang Islam dah berada di Habsyah, dihantarnya wakil. Dihantar delegasi yang terbaik tu. Ada dari kalangannya sahabat yang kemudiannya Islam.
Tapi waktu kisah ni dia tak Islam lagi, dia masih kafir. Dan beliau memang terkenal sebagai pakar dalam diplomasi. Dia kalau zaman kita ni macam diplomat kelas A punya lah. Pakar berunding. Lepas Nabi wafat pun beliau juga orang yang ke depan dalam hal strategi, rundingan dan sebagainya. Siapa dia? Sayyidina Amru bin Al-As. Amru ni tuan-tuan ni kalau ejaan Arab dia sama macam Omar. Majid ni tak perasan ya. Kadang sebagian majid surau ada tulis tu. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Omar ni ejaan dia Arab, Ain, Mim, Ra, Omar. Tapi Amru macam mana? Amru ni ejaan ni tambah waw kat ujung. Tambah waw kat ujung jadi Amru. Kalau tak ada waw kat ujung jadi Omar. Itu ejaan Arab. Maka Sayyidina Amru Al-As antara yang diutus kan. Dikarenakan dia memang pandai bercakap. Diplomasi itu memang kepakaran dia. Dihantar oleh musyrikin Mekah untuk berunding dengan Raja Najasyi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka ni disuruh pulang. Punyalah jahat tuan. Orang Habsyah pun tak bising, siapa pun tak komplain, Raja Najasyi pun okey je terima. Yang daripada Mekah punya jauh ni pula sakit hati nak dipulangkan orang Islam tu. Yang ada dekat sana tuan tanah, tuan negeri pun tak ada komplain apa. Ni macam contoh lah kan. Orang tu dah elok di negara, di tempat yang baru, tak siapa-siapa pula buat fitnah. Begitu gini. Jiran-jiran baru dia orang tak ada apa pun. Kan orang yang bersama dengan mereka okey je, tak ada masalah. Yang tak tahu mana datang ni pula membawa berita. Itulah contohnya. Justru tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan tidak ada sikap ini dalam diri kita waliyadzubillah. Dalam perkara agama, perkara syariat, urusan-urusan yang melibatkan Islam. Tak tahu Ustaz, saya tak suka. Saya benci betul. Jaga-jaga tuan, jangan sampai tersebut tertulis. Memang kelemahan kita sebagai manusia, adalah yang kita tak berkenan kan. Adalah benda yang kita tak selesa. Tapi diamlah. Kerana itu kelemahan kita sebagai manusia. Maka inilah apa yang mereka zahirkan sungguh-sungguh sampai datang mereka ke Habsyah siap bawa hadiah lagi. Tujuannya apa? Supaya Raja Najasyi itu lembut hatinya dan diarahkan baliklah para sahabat-sahabat yang dah elok duduk di Habsyah tu. Muslimin muslimat rahmakumullah. Benar Raja Najasyi ni memang adil betul. Dia memang adil, dia lain macam. Iaitu riwayat menyebutkan beliau akan membuka peluang dua-dua pihak bercakap. Dia tak dengar daripada wakil rasmi sahaja. Kita kalau faham dalam hal diplomat, dalam hubungan dua hala antara negara kan, selalu kalau nama kita yang dipakai itu biasanya apa yang datang secara rasmi. Kan itu dia ada istilahnya kan. Istilahnya kalau antara negara ni panggil G to G, government to government. Selalu yang dipakai itu yang government punya cakap lah. Pihak rasmi punya utusan tu yang terpakai. Kita yang bawah-bawah ni pasrah lah kan. Kalau dah memang G to G tu macam tu keputusannya, apa kita nak buat? Jadi kalau begitulah zaman kita, apa yang rasmi daripada pihak berkuasa, daripada pihak atasan, itulah yang terpakai. Tapi Raja Najasyi ini tidak. Betul-betul dia seorang yang adil. Maka ketika datang wakil rasmi daripada musyrikin Mekah itu, diberikan peluang mereka bercakap. Dalam masa yang sama, tuan-tuan, raja tersebut panggil juga orang Islam datang untuk membela diri. Dia nak dengar dua pihak. Dia tak ada main dengar cara rasmi saja. Apa yang wakil rasmi raja cakap, dia nak dengar juga daripada pihak yang dah berhijrah ni. Kadang beliau sebagai seorang adil, dia pun dah kenal dah pun kan. Sahabat yang berhijrah ni bukan dia tak jumpa, dia kenal dah. Elok. Mereka-mereka yang datang tu elok duduk sama-sama, tak ada isu apa pun. Rakyat pun tak ada komplain, tak ada sampai berita apa-apa pun. Tiba-tiba nak disuruh balik. Itulah adilnya beliau ini. Dimintakan kepada sahabat-sahabat yang hijrah ni juga supaya tampil ke depan bercakap. Muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah tokoh yang kita akan lihat. Yang pada ramai sekalian, sahabat-sahabat yang dah berhijrah itu, maka Ja'far bin Abi Talib inilah yang ke depan. Pupu Nabi SAW. Saya lupa nak sebut tadi tuan-tuan. Dalam riwayat menyebutkan, dari kalangan keluarga Nabi SAW, ada beberapa orang yang rupa dan gayanya mirip dengan Nabi.
salah seorang yang rupa paling mirip dengan Nabi ni adalah Sayyidina Ja'far ni. Ja'far ni boleh kata gaya dia, rupa dia ada macam Rasulullah SAW. Dia macam kita lah kan. Banyak je tuan, saya yakin yang hadir ni pun sama. Ada yang kadang cucu tak berapa sama dengan mak ayah. Sama dengan atuk lah cucu. Dia melompat terus tu. Ada yang cucu bila tengok lama yang kau ni macam muka nenek kau pula. Muka mak tak ada sangat. Dia melompat betul mak dia tu. Itu biasa dan kita pun pernah tu. Kadang ada yang macam muka sepupu. Kan dia melompat ayah dia sendiri dah rupa macam sepupu pula. Begitulah Nabi ni. Walaupun Ja'far tu sepupu. Tapi gayanya, rupanya seumpama Rasulullah SAW. Itu juga dikarenakan beliau lama juga bersama dengan Nabi waktu kecil. Kan Nabi lama dipelihara oleh Abu Talib. Ja'far ni anak Abu Talib. Maka rapat Nabi dengan Ja'far ni. Baik itu ketika pulang dia daripada Habsyah. Dia memang duduk Habsyah lama tuan. Jadi kalau kita boleh congak hijrah ke Habsyah berlaku tahun 5 kenabian. Diorang ni hanya keluar daripada Habsyah tahun 7 hijrah. Cuba tuan-tuan kira kan, siapa rajin tu cuba kira. Daripada 5 sampai 13. Kemudian daripada 1 sampai 7. Cuba kira. 5 sampai 13 tu kalender kenabian lah. 5 sampai 13. Kemudian kalender hijrah pula 1 sampai 7. Tahun 7 hijrah baru mereka keluar daripada Habsyah. Lama betul. Lebih 10 tahun tu. Yang pada kita kan macam-macam boleh berlaku. Dan lamanya mereka ni antara yang hasilnya termasuk yang Islam itu adalah Raja Najasyi itu sendiri. Jadi sebab itu tuan-tuan kalau pernah dengar ada ustaz ceramah ataupun mana-mana kita terbaca asal-usul kepada solat jenazah ghaib. Solat jenazah ni sebenarnya sama je, 4 takbir juga. Dia bukan bila ghaib itu maknanya jadi panjang ke, jadi pendek. Tidak, 4 takbir juga. Ghaib itu maksudnya jenazah tak ada ke depan. Perkataan ghaib dan dalam bahasa Arab, dia tidak semestinya benda-benda yang melibatkan makhluk halus. Itu kita je kan. Kita orang Melayu bila sebut ghaib je, otomatik hantu lah, polong lah, setan lah, pocong lah. Kita punya ghaib itu memang sempit sangat. Ada pun dalam bahasa Arab, ghaib ni termasuk benda nyata tapi tak ada ke depan. Maka dinamakan solat jenazah ghaib bila mana kita tak mampu nak pergi kepada jenazah. Tak mestinya kita kat overseas. Mungkin kita sendiri terhalang, ada tugasan, tak boleh nak pergi mana-mana. Maka itulah dia solat jenazah ghaib. Jenazahnya tak ada kat depan kita. Riwayat menyebutkan asal-usul solat jenazah ghaib ni sebenarnya melibatkan Raja Najasyi ni. Yang mana riwayat ada menyebutkan ketika mana sampai berita kepada Nabi SAW Raja Najasyi ni meninggal, yang Nabi pun tak mampu nak pergi Habsyah kan, jauh. Maka Nabi mengarahkan para sahabat berkumpul, aturkan saf dan dirikan solat jenazah untuk Raja Najasyi tersebut yang sampai beritanya beliau dah meninggal dunia sebagai seorang Islam. Itu asal-usul kan. Menariknya, solat jenazah ghaib itu bukan melibatkan jenazah para sahabat pun. Melibatkan jenazah orang yang jauh, duduk di benua Afrika sana. Itu yang sampai sekarang ada. Boleh diamalkan solat jenazah ghaib ni bila kita tak mampu nak pergi kepada jenazah. Maka itulah yang kita lihat. Lamalah para sahabat ni di Habsyah sana. Sehingga ada ramai di kalangan orang Habsyah pun Islam. Raja Najasyi pun Islam. Baik itu bila tiba Sayyidina Ja'far ni balik, dia terus pergi Madinah lah. Walaupun hijrah dia daripada Mekah kan. Daripada Mekah pergi Habsyah. Tapi daripada Habsyah dia terus pergi Madinah. Sebab Nabi waktu tu dah kat Madinah lah. Hari ketika mana tibanya Ja'far itu sampai Nabi sebut dalam hadis sahih. Aku tak tahu, aku gembira hari ini sebab apa. Sama ada kerana menangnya pasukan Islam dalam perang Khaybar. Hari Ja'far tiba tu hari orang Islam menang dalam perang Khaybar. Menang perang kan. Benda tu memang gembira lah. Melawan pula orang yang khianat. Yahudi Khaybar ni puncanya mereka khianat. Maka kemenangan dalam jihad tu satu kegembiraan. Tapi dia kadang-kadang Ja'far pun balik hari yang sama. Nabi sampai sebut, aku tak tahu aku gembira ni sebab menang dalam jihad ataupun kerana Ja'far balik. Itu yang kita lihat. Begitulah sayang dan rapatnya Nabi SAW dengan Sayyidina Ja'far ini. Rupanya pun ada iras, ada sama. Maka tuan-tuan sekalian,
Ketokohan beliau lah menyebabkan beliau ke depan menjadi wakil umat Islam, bercakap ketika mana diperintahkan oleh Raja Najasyi membela diri ataupun untuk menyebutkan tentang dia punya hujah lah. Orang musyrikin Mekah dah bercakap dah. Baik. Kata-kata beliau ni lah antara pidato yang masyhur di kalangan ucapan sahabat. Ini macam kita sebut di awal tadi. Kata-kata sahabat tak banyak yang masyhur sebab Nabi punya hadis pun banyak. Tapi dalam macam yang sama, ini antara pidato yang juga sangat terkenal. InsyaAllah kita akan sambung selepas azan. Kita berlaluan kepada azan. Muslimin, muslimat, tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikit lagi kita lanjutkan. Maka beliau menyampaikan ucapan dan pidatonya yang sangat masyhur sehingga dicatatkan dalam kitab-kitab sirah dan dikaitkan oleh ramai sejarawan dan alim ulama sebagai satu daripada ciri-ciri hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang merdeka. Dia merdeka dan bebas dia tuan-tuan bila kita orang Islam, dia tidak semata-mata tak ada siapa yang kawal. Bebas kalau ikut acuan Islam, bukan semata-mata boleh buat apa saja. Yang sebenarnya kalau kita tengok betul-betul dengan cara fikiran jernih, di dunia terhatta dia pakai aliran, dia pakai apa jenis pandangan sekalipun, tak ada yang benar-benar bebas. Hatta di kalangan penyelaiah pun. Penyelaiah tuan, kalau betul-betul orang yang nak buat jahat, dia ada aturan dia. Penyelaiah kalau dia ada geng kan, mesti ada ketua dia. Dah ada ketua, mana boleh orang bawah tu ikut suka je. Hatta di kalangan penjahat yang paling jahat kali pun ada cara. Macam mana kau boleh dapat ni puluh-puluh juta ni? Ada cara dia. Dia tak adalah bebas pun. Hatta melakukan kejahatan, maksiat, kumpulan terpaling jahat pun ada sistem. Ada dia punya ketua ke, ada kepala dia. Maka tidak ada bebas dalam arti kata sebenar di kalangan manusia paling jahat sekalipun. Justru inilah apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, pidato yang sangat panjang, kita sebut beberapa yang berkaitan. Beliau menyebutkan di hadapan Raja Najasyi. Pertamanya kata beliau, selepas daripada dia menyebutkan apa yang penting, kami dahulu adalah manusia yang menyembah patung dan berhala. Ya, kita pun tahu kan, patung berhala langsung tak boleh nak bagi apa-apa manfaat, mudarat dan sebagainya. Inilah kata beliau, asalnya kami begitu. Dan kami bahkan sebelum ini memakan benda-benda kotor, termasuklah bangkai. Itulah kata, dan kehormatan orang beragama diikuti dengan cara kita yang terhormat juga. Baik, itu dalam apa yang viral baru ni. Saya ni pun tak berapa tahulah mana lokasinya. Kan viral pasal nasi ayam lah apalah. Mungkin tuan-tuan sini lagi dekat dengan lokasi tu. Yang kita boleh beranggapan macam susah. Alah Ustaz, payah benar jadi orang Islam ni. Tu tak boleh, ni tak boleh, tu haram, tu makruh, itu tak kena, itu tak okey. Letak tu sikit dah tak boleh makan. Dan kita lihat apa yang menjadi aturan daripada Allah Ta'ala itu, satu daripada cara meninggikan darjat kita. Yang tidaklah kita tu makan benda-benda sebarangan. Ini macam kata Ja'far, dulunya kami sebarangan, benda dah jadi bangkai, mau kami sebat je. Wah, logik kita kan, bangkai itu maksudnya benda yang boleh jadi dah busuk, dah kotor, mati cara apa pun tak tahu. Kan bila bangkai ni maksudnya tak disembelih. Tapi bila mana tidak Islam, okey, semuanya okey, tak ada masalah. Ini yang kita lihat. Segala perintah agama, perintah syarak, satu daripada cara kita beriman, pandanglah ia antara benda yang Allah memuliakan kita. Dijaga kesucian kita ni, maka benda masuk dalam badan kita dipastikan benda-benda yang suci. Ini Ja'far dah kata lama dah. Ja'far Al-Tayyar lama dah disebut, kami dimuliakan sebagai umat Muhammad dengan kami hanya makan benda-benda yang suci, benda-benda yang baik, yang sebelumnya kami hatta makan segala bangkai dan kotoran. Lalu kata beliau lagi, begitu juga dalam hubungan sama manusia, langsung tidak ada apa-apa panduan. Kalau kata hubungan suami isteri, penzinaan, termasuklah apa saja yang melibatkan nyawa manusia, kehormatan manusia, pakai langgar aja. Ini apa yang dijawab oleh Sayyidina Ja'far. Apa yang dibawa oleh Nabi SAW itu semuanya memuliakan diri mereka sebagai insan.
Justru kita bersama tuan-tuan puan, didoakan semoga yang hadir ini termasuk ahli keluarga kita. Segala urusan agama kita peganglah benda-benda ini sebagai sesuatu yang meninggikan mulia darjat kita. Dia tidak langsung untuk menyusahkan. Dia bukan untuk menyebabkan jadi payah, tapi untuk menjadikan kita terhormat. Maka bila orang yang darjatnya terhormat, adalah benda-benda yang kita kena jaga, kena pelihara. Seperti mana kata Ja'far tadi, bagaimana kami dah dimuliakan dengan menjadi pengikut Muhammad, mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat rahimakumullah, inilah apa yang dapat sama-sama kita lanjutkan, kita sambung pada malam ini dalam sempena dengan sambutan kita Hari Malaysia ini. Maka inilah antara yang menarik, dah disebutkan lama beribu tahun dahulu, umat Islam itu ketika mana yang dikejarkan merdeka, bukan mata-mata bebas, langsung tak ada apa-apa peraturan. Tapi Ja'far mengajarkan kita, termasuklah yang ditertikan sebagai merdeka dan bebas bila mana dapat menjadikan dirinya benar-benar hamba Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata segala perintah larangan Allah tu dapat dilakukan sebaik mungkin. Dan inilah ini tuan-tuan sekalian, boleh lihat lebih lanjut Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sahabat Nabi yang juga sepupu Nabi SAW, yang akhirnya syahid tahun ke-8 Hijrah dalam peperangan Mu'tah, yang beliau mengajarkan kita apakah di antara maksud merdeka sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.